Assalamualaikum, saya Nur Nadira Natasha bersama Adana Sofia akan membentangkan tajuk detik pemasyhuran kemerdekaan negara, iaitu tajuk kajian kes sejarah tingkatan 4 kami. Penyataan masalah. Negara kita, Malaysia, telah mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Upacara pemasyhuran kemerdekaan merupakan detik bersejarah yang dinantikan setelah melalui perjalanan yang panjang menuju kemerdekaan. Bincangkan peristiwa yang berlaku ketika pemasyhuran kemerdekaan negara. Objektif kajian. Pertama, menerangkan kronologi pemasyhuran kemerdekaan negara. Kedua, mengkaji organisasi yang terlibat ketika detik kemerdekaan negara. Ketiga, menganalisis lebih lanjut mengenai peristiwa yang berlaku di Stadium Merdeka. Kaedah kajian yang kami pilih ialah kaedah pemerhatian, perpustakaan dan media. Kami menonton beberapa video pilihan yang boleh dijadikan rujukan tambahan bagi mengkaji organisasi yang terlibat ketika detik kemerdekaan negara. Kaedah perpustakaan, kami menelaah beberapa bahan yang boleh dijadikan rujukan tambahan bagi memahami kronologi pemasyhuran kemerdekaan secara terperinci. Kaedah media, kami melayari internet untuk menganalisis lebih lanjut mengenai peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Organisasi yang terlibat ketika detik kemerdekaan. Antara organisasi yang terlibat pada malam sebelum hari kemerdekaan ialah Parti Perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura dan Pasukan Pemuda Perikatan. Organisasi yang terlibat pada hari kemerdekaan Tanah Melayu pula ialah Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri serta Duke dan Duchess of Gloucester. Selain itu, Regimen Persekutuan, Skuadron Isyarat, Skuadron Jurutera, Tentera Laut Diraja Tanah Melayu, Tentera Laut Simpanan Diraja Tanah Melayu dan Askar Sivil Persekutuan. Detik Kemerdekaan Negara. Wakil Parti Persekutuan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam yang diketuai oleh Sardon Jabir mengambil tempat duduk. Seramai 300 pemuda membentuk perbarisan kehormat yang diketuai oleh Ismail Bontak. Perbarisan ini mengambil tempat di tengah padang menghadap jalan raya. Tepat jam 12.30 malam, laungan Merdeka dilaungkan oleh orang ramai, lalu Tunku Abdul Rahman dibawa ke hadapan pentas dan menghadap ketiga-tiga bendera. Bendera Union Jack diturunkan oleh Tahir Abdul Majid sambil diiringi lagu God Save the Queen dan disambut dengan tepukan serta laungan merdeka. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Negaraku yang didengarkan secara umum buat kali pertama. Tunku Abdul Rahman memberikan tabik hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negara, lalu mengambil tempat di atas pentas. Seramai 24 orang Parti Pemuda Perikatan yang diketuai oleh Abdul Majid Osman tampil membawa dulang berisi rantai emas yang tergantung padanya sebutir pingat emas. Pingat tersebut berukir peta semenanjung Tanah Melayu serta gambar Tunku Abdul Rahman. Di tepi bulatan peta terdapat perkataan Bapa Kemerdekaan Tanah Air yang merupakan gelaran kepada Tunku Abdul Rahman. Rantai emas dikalungkan oleh Sardon Jubir diikuti dengan laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali. Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan penuh semangat. Lalu, majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat dari Tuan Haji Mas'ud Hayati. Peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Tunku Abdul Rahman tiba di perkarangan stadium. Kedengaran bunyi nafiri setiap kali pembesar negara tiba. Duke of Gloucester yang mewakili kerajaan British memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian, nafiri dimainkan. Dengan tangan di udara, Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali dan disahut oleh hadirin yang terdiri daripada pelbagai bangsa.
disusuli dengan laungan azan oleh Ustaz Hasan Azhari bagi menandakan rasa kesyukuran terhadap kemerdekaan negara. Majlis diteruskan dengan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi lagu kebangsaan iaitu Negaraku. Sebanyak 101 das tembakan menandakan Persekutuan Tanah Melayu menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Istiadat mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong yang diadakan di Balai Rong Seri, Istana Negara. Ucapan ini disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar serta Gabenor Pulau Pinang dan Melaka. Majlis jamuan di residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Donald McGillivray. Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England dan diberikan penghormatan dengan permaidani merah dan barisan kehormat oleh Batalion ke-4 Askar Melayu. Kesimpulannya, kita haruslah menjadikan sifat berani tokoh-tokoh tempatan yang memperjuangkan kemerdekaan sebagai contoh dalam menjalani kehidupan. Kita mestilah bertimbang rasa dan tolong-menolong antara satu sama lain bagi mengelakkan berlakunya pertumpahan darah. Bagi mengekalkan negara yang berdaulat, kita haruslah mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pejuang yang terdahulu. Di sini kami melampirkan Tunku Abdul Rahman yang sedang melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Gambar kedua pula berlakunya peristiwa bersejarah di Melaka. Kami menyiapkan tugasan ini dengan menggunakan 2 sumber rujukan. Yang pertama buku, iaitu buku teks KSSM Sejarah Tingkatan 4. Yang kedua ialah internet, menggunakan link YouTube dan juga link panitia sejarah blogspot pemasyhuran kemerdekaan.html. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.